Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, apa khabar? Saya harap kamu sihat sentiasa. Okay, so kembali kita kepada PDPR kita yang seterusnya. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan apa itu sains, dan kita dah belajar berkenaan dengan makmal sains. Okay, untuk ini slide yang ketiga, kita akan masuk kepada kuantiti fizik dan unitnya. Okay, kita akan belajar apa itu kuantiti fizik. Okay, kita akan belajar apa itu kuantiti fizik, apa itu unit kuantiti fizik, okay, simbol dia, okay, dan juga nilai imbuhan, simple sikit je. Okay, pertukaran asas dan juga kepentingan unit yang lain. Okay, pertukaran unit asas ni saya perlukan kamu ada kalkulator. Okay, kalau boleh belilah kalkulator saintifik, letak bawah. Ataupun kalau tak ada juga, gunakanlah kalkulator handphone. Okay, masing-masing yang ada handphone boleh gunakan kalkulator. Dia pengiraan yang simple je, tak susah pun. Okay, darab bahagi je. Okay, tak ada yang bersusah-susah payah. Okay, jadi seperti biasa, pastikan kamu ada buku teks. Okay, pastikan ada buku teks bersama kamu. Okay, buku teks pada muka surat 15 berkenaan dengan kuantiti fizik dan unitnya. Okay, so boleh baca sendiri. Okay, semua nota yang saya ambil daripada slide saya, semuanya saya ambil daripada buku teks. Cuma saya ada ubah sikit-sikit saja. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel saya, ataupun like ataupun share video ni kepada kawan-kawan kamu yang lain. Okay, seterusnya, next, yang pertama, apa itu kuantiti fizik? Kuantiti fizik adalah sesuatu fizikal ataupun sesuatu nilai yang boleh diukur ataupun dikira. Okay, apa benda yang boleh dikira? Okay, meja kamu. Saya ambil contoh meja. Okay, kamu ada meja. First yang kamu nampak daripada meja kamu tu, berapa berat meja ni? Okay, berapa GC meja ni? Okay, yang kedua, berapa panjang meja ni? Berapa lebar meja ni? Okay, kan? Lepas tu, okay, berapa lama masa yang diambil untuk buat meja ni? Okay, daripada meja yang kamu tengah guna sekarang ni pun, kamu boleh tahu benda yang boleh diukur. Berat ataupun jisim, okay, kita panggil jisim, bukan berat. Jisim boleh diukur, boleh dikira. Panjang boleh diukur, boleh dikira. Masa pun boleh diukur, boleh dikira. So, benda yang boleh diukur dan dikira, itu kita panggil dia sebagai kuantiti fizik. Okay, untuk tingkatan 1, okay, kamu hanya perlu tahu 5 saja kuantiti fizik yang asas, iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Okay, dan kesemua kuantiti fizik ni, 5 kuantiti fizik ni, 5 je, tak susah pun nak ingat. Macam mana nak ingat Ikut kamu lah, masing-masing ada formula masing-masing. Saya ambil macam P, J, mas ke, okay, panjang, jisim, masa, arus elektrik, suhu. Ikut kamu sendiri lah. Saya banyak bagi contoh je, kamu boleh buat sendiri. Mana yang kamu senang, okay? Okay, setiap kuantiti fizik ini ada dia punya unit. Okay, contoh macam panjang. Kamu tengok pembaris kamu, ada sentimeter, ada meter, ada milimeter. Kalau yang lebih besar, kita ada kilometer, kita ada batu. Okay, jadi kita ada banyak unit. Okay, unit ini kita perlukan satu unit yang sama, keseragaman, supaya semua orang gunakan benda yang sama. Okay, jadi unit yang sama ini kita panggil dia sebagai unit SI. Okay, unit SI. Okay, SI itu maksud dia apa? Ini System International di Units, SI, supaya kita gunakan unit yang sama. Okay, hal ini membolehkan pertukaran data pengetahuan saintifik di seluruh dunia dengan lebih tepat.
Tak adalah. Kalau kamu pergi ke luar negara, di Amerika contohnya, bila kamu tanya berapa jarak daripada satu bandar ke bandar yang lain, mereka akan jawab dalam unit batu ataupun miles. Susah tak? Kita di Malaysia kita tak guna batu kita guna zaman-zaman dulu. Kita di Malaysia kita gunakan meter. Kita gunakan kilometer, kita gunakan meter. Jadi batu dengan meter ni, miles dengan meter ni, dia nak tukar pun susah. Jadi satu dunia untuk pertukaran data, nak buat eksperimen ke apa, kita perlukan satu unit yang sama supaya satu dunia pakai satu unit yang sama. Sebagai contoh, panjang kita gunakan unit meter. Tak kira lah dia ada dekat negara mana ke, semua mesti gunakan unit meter. Untuk pertukaran data, bukan untuk kehidupan seharian, untuk pertukaran data. Jadi unit SI digunakan sebagai unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960 untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Dia sebenarnya tak ada masalah nak gunakan unit yang berbeza, cuma nanti susah sebab kita tak dapat nilai yang betul-betul tepat. Ataupun kita nak tukarkan pada unit lain susah. Macam tinggi kita gunakan kaki. Satu kaki berapa meter, berapa sentimeter, susah lah. Lebih baik kita gunakan satu saja unit untuk satu dunia guna. Kadang-kadang orang tanya tinggi berapa, ada orang jawab 5 kaki 5 inci, 5 kaki 7 inci. 5 kaki 7 inci tu berapa meter, kan? Senang kalau kita di Malaysia biasanya kita guna meter 1.7 meter. Bila kita dah pergi ke negara orang lain, mereka minta dalam kaki, kita pula susah nak tukar. Jadi satu dunia untuk pertukaran data saintifik kita gunakan satu unit yang sama saja, iaitu kita kenali sebagai unit SI. Apa itu unit SI? Inilah saya akan tunjuk. Ini kuantiti fizik ada 5: panjang, jisim, masa, arus elektrik dan suhu. Macam mana kamu nak ingat? Saya dah bagi tadi, ataupun kamu ada yang lebih senang, sila gunakan, tak ada masalah. Saya tak kata saya betul, ikut masing-masing. Macam saya tak ada ingat yang akronim yang mudah sebab saya ingat semualah, ingat macam tu je. Jadi panjang unit SI dia adalah meter. Simbol adalah huruf M kecil. M kecil bukan M besar. M kecil. Jisim. Unit SI dia adalah kilogram. Ataupun simbol dia adalah kg. Huruf kecil dua-dua. Jisim ni apa? Jisim lebih kurang macam berat. Saya tak kata jisim itu berat. Jisim dan berat berbeza. Tu nanti kamu akan belajar dalam topik yang lain. Tapi jangan kata berat jisim. Jisim dan berat satu benda yang berbeza. Tetapi nak mudahnya, jisim tu macam berat lah, macam. Unit SI untuk jisim adalah kilogram, bukan berat. Saya cakap banyak, ada 3 kali saya ulang, bukan berat. Jadi kalau unit SI untuk kilogram adalah jisim, bukan berat. Simbol adalah kg. Masa bukan jam, bukan minit, tetapi kita ambil saat. Huruf kecil S simbolnya. Arus elektrik. Ini masalah. AMPERE. Ini bukan ampere, ini bukan ampere. Ikut saya sebut ampere. Ampere. Sekali lagi, ampere ataupun huruf besar A. Dan akhir sekali adalah suhu. Suhu bukan darjah Celsius, bukan darjah Fahrenheit. Ini kita tak guna. Dalam kuantiti fizik, unit SI, suhu kita ukur dalam Kelvin ataupun huruf besar K. Huruf besar A dan huruf besar K. Dua saja simbol yang menggunakan huruf besar. So ingat ada 5 kuantiti fizik. Panjang, jisim, masa, arus elektrik dan suhu. Ada unit SI masing-masing dan simbol. Unit SI hanya ada satu saja.
satu saja, tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga. Walaupun macam saya cakap tadi, contoh kan, macam panjang, walaupun kita boleh ukur dalam unit sentimeter, kita boleh ukur dalam unit kilometer, kita boleh ukur dalam unit miles ataupun batu, kita boleh ukur dalam unit hasta, jengkal, macam tu semua kan. Tapi itu kita tak guna. Unit SI hanya satu saja, kita gunakan meter. Okey, boleh Okay, next. Sila rujuk di share link saya bagi dalam kelas kamu, dalam Google Drive ataupun dalam description video di bawah ni. Type saja, pilih video yang kedua berkenaan dengan kuantiti fizik dan unitnya. Boleh baca, boleh tengok sekejap lah, tak lama pun, mungkin dah berapa minit, 3 minit 21 saat. Ataupun klik link yang disediakan di sini, yang warna biru ni. Ataupun pergi pada YouTube, type yang ini, tingkatan 1 sains PT3 kuantiti fizik dan unitnya. Tidak akan pergi kepada video ni. Video ni secara ringkas dia terangkan apa itu kuantiti fizik untuk menambah pengetahuan kamu. Itu saja daripada saya berkenaan dengan kuantiti fizik. Next class kita akan masuk kepada nilai imbuhan dan juga pertukaran unit asas. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.